Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama Cikgu Izan lagi minggu ini. Okey, seperti yang cikgu janjikan pada minggu yang lepas, pada awal-awal video cikgu akan beri dulu jawapan untuk jawapan minggu lalu. Okey, ini adalah jawapan untuk nombor 1 hingga 5. Dan yang ini ialah untuk jawapan nombor 6 hingga 8. Okey, cikgu faham ada antara kamu yang jawapannya berbagai-bagai. Okey, tak ada jadi masalah. Andai kata jawapan kamu sama seperti cikgu, itu dikira betul. Andai jawapan kamu salin semua yang terdapat dalam kamus ataupun dalam laman web PRPM pun betul. Tidak menjadi masalah. Lain kali, apabila kita buat mencari makna lagi, cikgu akan terangkan dengan lebih jelas bagaimana membaca kamus ataupun mencari makna bersesuaian dengan konteks pendidikan. Tapi itu lain kali. Hari ini kita nak masuk tajuk baru. Jom. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk kita boleh dengan kemahiran membaca. Okey, mula-mula kita kena baca dululah petikan ni. Kemudian baru cikgu akan terangkan kepada kamu apa yang perlu kamu buat selepas itu. Baik, mari kita tengok sama-sama. Okey, kemahiran membaca pada hari ini bertajuk kita boleh. Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey, ini ialah isi-isi penting sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan. Baik. Titik yang pertama, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Titik yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Dan titik yang ketiga ialah basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Ketika perlumbaan, peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Titik yang kedua, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan dan titik yang ketiga, peserta perlu saling menghormati. Baik, kita baca petikan yang di bawah. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya, dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlombaan ini. Jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijun dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun? Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tinesh. Terima kasih Kaijun. Tinesh balas Afifi. Baik. Hari inilah kemahiran membaca dan cikgu harap kamu turut membaca bersama dengan cikgu. Baik, untuk hari ini sebenarnya tugasan kita ataupun perkara yang perlu kita belajar pada hari ini bukanlah petikan ini, tapi kita nak belajar petikan ini sahaja. Okey, apa yang kita nak buat hari ini sebenarnya? Okey, kamu dah biasa buat ulasan kan pada tahun 4. Cikgu percaya kamu dah belajar dengan Cikgu Maznah. Okey, pada hari ini kita ingin membuat jadual ulasan. Cikgu tak pasti kamu belajar atau tidak tahun lepas jadual ulasan, tapi kalau bersama dengan Cikgu Izan, cikgu akan latih kamu untuk melengkapkan jadual ulasan terlebih dahulu sebelum kamu boleh mahir ke peringkat seterusnya, iaitu menulis ulasan secara terus. Okey, ulasan ni bukannya susah sangat. Untuk kali ini kita akan membuat ulasan tentang sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan sahaja. Baik, kita pergi kepada perkara ini. Okey, maafkan cikgu ya. Cikgu besarkan sikit supaya kamu nampak. Okey, macam biasalah.
Hari, tarikh, semua tajuk kita kena buat lah Okey, kamu pernah nampak tak jadual ni? Pernah nampak ke tidak? Okey, kalau tak pernah tak apa. Kalau dah pernah tengok, bagus. Okey, sebelum kita boleh mahir membuat ulasan, jadual ulasan ni sangat penting untuk kamu. Kenapa? Kerana jadual ulasan ni ialah garis panduan ataupun panduan supaya kamu tidak tergelincir daripada silap menulis ulasan. Okey, ulasan ni ada dua bahagian yang sangat penting yang dinilai semasa peperiksaan, iaitu ialah idea tersurat dan juga idea tersirat. Kedua-dua ini akan digabungkan dalam satu ayat. Semua orang pernah dengar perkataan idea tersurat ataupun maklumat tersurat kan? Saya rasa semua orang pernah. Okay. Idea tersurat ni, kita namakan dia idea tersurat dan kita simbolkan dia sebagai mata. Mata. Kenapa? Sebab tersurat ni kita boleh baca, kita boleh nampak maklumat-maklumatnya di dalam petikan ataupun gambar rajah ataupun iklan ataupun poster. Kita nampak maklumat tersurat yang ditulis. Kadang-kadang tidak ada perkataan tapi dalam bentuk gambar rajah. Mata kita lihat benda yang tersurat tersebut ataupun maklumat tersurat tersebut. Manakala idea tersirat ni kita lambangkan dia dengan mentol. Mentol ni macam apa? Otak kita lah kan? Ting, idea macam tu. Okay, jadi idea tersirat ni lebih kepada yang cikgu nak tekankan di sini ialah, ini mungkin kamu tak pernah dengar. Idea tersirat ini saya ambil KMD. KMD ni ialah kajian masa depan. Untuk menulis ulasan yang baik, ulasan yang akan mendapat markah yang penuh lah saya rasa idea tersurat mesti digabungkan dengan idea tersirat. Idea tersirat ini paling sesuai ataupun yang cikgu biasa ajar ialah kita menerapkan unsur KMD, iaitu kajian masa depan. Kajian masa depan tu bermaksud apa yang akan berlaku di masa hadapan jika kita terus mengamalkan idea tersurat tersebut. Okey, cikgu akan terangkan kamu berdasarkan apa? Berdasarkan petikan yang kita tengok tadi. Okey, tengok sini. Okey, petikan ini, semua ini akan ada arahan dia. Arahan dia mungkin berbunyi, tulis ulasan tentang sebelum perlumbaan dan ketika perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman. Okay, kemungkinan akan berbunyi begitu di dalam kertas peperiksaan. Okey, jadi apabila dia kata sebelum dan ketika perlumbaan, maklumat tersurat semuanya berada di sini dan maklumat tersurat tersebut ialah yang boleh dibaca. Jadi automatik semua ini ialah maklumat tersurat. Cuma di dalam peperiksaan ataupun apabila kita nak menulis ulasan, kita hanya memilih sekurang-kurangnya 4 tersurat sahaja. Cara dia ialah kamu boleh pilih mana-mana. Okey, mana pen saya tadi? Pen pun dah hilang. Okey, mana-mana idea tersurat di dalam petikan ini yang kamu rasa mudah ataupun kamu nak guna, mana-mana. Mungkin kamu nak ambil sebelum perlumbaan 2, ketika perlumbaan 2, boleh terpulang kepada kamu dan kamu senaraikan 4 sahaja. Contoh yang pertama ialah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Kamu lengkapkan di jadual ulasan ini. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, kamu senaraikan idea tersurat yang kamu pilih daripada petikan ni. Mungkin kamu ambil 2 sebelum perlumbaan dan 2 ketika perlumbaan. Mana-mana sahaja kamu boleh pilih. Tidak menjadi masalah. Okey. Okey, nombor 1 saya dah senaraikan. Okey, nombor 2 nanti dan nombor 3 dan nombor 4 kamu senaraikan. Sekarang saya nak bagi contoh untuk idea tersurat yang pertama. Baik. KH ni apa? KH ni ialah kata hubung. Kenapa kita guna kata hubung? Kenapa ya? Okay, kata hubung ni macam biasalah, menghubungkan antara 2 perkataan, betul kan?
2 ayat, 2 perkataan. Jadi, kita perlu menggunakan kata hubung ni kerana kita nak menghubungkan idea tersurat dengan idea tersirat. Okey, baik. Katakanlah cikgu nak menghubungkan idea tersurat dengan idea tersirat. Cikgu akan baca, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Mungkin cikgu guna supaya. Jadi, di sini apabila kamu baca idea tersurat bersambung dengan kata hubung, kamu telah menjana idea untuk mencari idea tersirat. Sebagai contoh, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik supaya apa? Ini yang dikatakan kajian masa depan, supaya pada masa akan datang apa berlaku kepada peserta tersebut. Okey, jangan salah faham ya. Kajian masa depan ni bukan bermaksud 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. 1 minit daripada sekarang pun masih dipanggil kajian masa depan. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku 1 minit lagi, 10 saat lagi, 15 saat lagi. Mungkin 2 saat lagi telefon cikgu padam. Kamu pun tak tahu. Ataupun 10 saat lagi pen cikgu kekeringan ink ataupun dakwat. Jadi perkara-perkara tersebut ialah kajian masa depan. Jadi masa depan ni bukan bermakna 10 tahun, 20 tahun ataupun 1 hari, 2 hari, bukan. 1 saat, 2 saat, 3 saat ke depan kita pun kita panggil kajian masa depan. Jadi kat sini, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik supaya apa? Supaya mereka, mungkin cikgu bagi yang contoh yang pertama. Peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik supaya mereka kekal bertenaga sepanjang perlumbaan. Okay, yang ini kita tak tahu pun apa yang akan berlaku. Kita cuma agak. Kajian masa depan. Kita mengagak kemungkinan kalau dia buat ini, dia akan jadi ini. Boleh faham Cikgu harap sangat kamu faham lah. Okay, ini untuk jadual ulasan. Jadi kamu senaraikan pula yang nombor 2. Katakanlah kamu nak pilih nombor 2. Ini ialah basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Jadi tanya dengan diri sendiri, kenapa? Baru letak kata hubung dan barulah jana idea tersirat. Okey, sebagai contoh cikgu tak tulis sebab cikgu sebenarnya nak kamu fikir sendiri, tapi cikgu bagi contoh bagaimana kita nak menjana idea untuk tersirat ni. Okey, katakanlah saya guna basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan supaya apa? Supaya pelumba tidak tercedera semasa perlumbaan. Itu contoh. Jangan ambil idea saya. Yang nombor 2 tu tak dibenarkan ambil idea saya. Fikir sendiri, okey? Jadi ini ialah jadual ulasan yang perlu kamu lengkapkan. Apabila kamu dah mahir idea tersurat, ada kata hubung, kamu jana dengan idea tersirat, barulah nanti di video yang akan datang nanti cikgu akan ajar pula bagaimana nak mencantumkan semua ulasan-ulasan ni dalam acuan jawapan yang cikgu bagi. Untuk kali ini, kamu hanya lengkapkan saja jadual ulasan dengan 4 idea tersurat dan yang ini, tersirat ni hanya 3 sahaja sekurang-kurangnya. Yang ini, yang keempat ni, tak perlu. Okey. Idea tersurat yang pertama mesti ada idea tersirat yang pertama. Idea tersurat yang kedua ada idea tersirat yang kedua. Idea tersurat yang ketiga ada idea tersirat yang ketiga. Manakala yang keempat ni biar tersurat saja. Pada minggu akan datang nanti cikgu akan terangkan bagaimana kamu nak cantumkan jadual ulasan ini. Okey, untuk kali ini itu sahaja yang saya nak ajar. Sebab apa? Ulasan ni perlu dibuat secara berperingkat. Barulah kamu boleh faham dengan jelas. Kalau tidak nanti ulasan kamu tidak ada idea tersirat dan boleh mengurangkan markah peperiksaan. Dan akan berlaku kesilapan teknikal di situ. Okey, sehingga bertemu lagi pada minggu akan datang dan cikgu akan seperti biasa beri jawapan pada minggu yang akan datang. Okey, bye.